Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah dapat kita merasai segala macam nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan wabak penyakit COVID-19 di negara kita diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton jemaah surau yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar bagi Hati bagi kitab Jawi pada halaman muka surat 44, baris yang ketiga daripada bawah, di mana kata pengarang rahimahullahu taala, katanya, dan ketahui olehmu bahwasanya harta ni tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Para penonton, para jemaah surau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada perbicaraan kita masih lagi dalam kesinambungan bab sifat kecelaan bagi hati. Sifat kecelaan, sifat mazmumah yang mana wajib kita jauhi, hindari, jangan bagi ada sifat ni di hati kita. Kerana ianya merupakan sifat yang dicela oleh agama kita. Yang mana perbicaraan kita iaitulah berkaitan dengan sifat hati kedekut. Yang mana sifat kedekut ini di antara sebab punca utama iaitulah daripada kerana seseorang itu bersifat dengan sifat hati iaitu kasih ataupun sayang kepada harta. Yang mana sayang kepada harta inilah, kasih kepada harta inilah menyebabkan seseorang itu bersifat dengan sifat kedekut. Mari asalnya daripada kasih pada harta. Oh, sayangnya dia kepada harta. Bila begitu, jadilah kedekut. Kedekut nak membelanjakan harta kepada perkara-perkara yang diperintah oleh Allah sebagai kewajipan kepada dia, maka haram. Maka oleh kerana itulah kedekut tu sifat yang tercela.
Tapi datang daripada mana hasilnya sifat ni? Punca daripada kasih pada harta. Maka oleh yang demikian pengarang kita mendatangkan dalil-dalil daripada firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan harta. Apabila seseorang itu kasih, melalaikan dia daripada ingat kepada Allah, merupakan sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu kita nak sambung lagi pada malam ini, kata pengarang rahimahullahu taala, dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu, manakala kita tahu kasih kepada harta ni ialah sifat yang dicela, sayang kepada harta ni merupakan sifat hati yang dicela oleh agama kita, maka kata pengarang mu kena tahu bahawasanya harta itu, yakni harta yang kita miliki ni, harta yang kita ada dengan kita ni, maknanya hak tu tiada dicela akan dia, akan harta yang kita milik tu tak dicela semata-mata. Bukan kata sebut harta maka dia tu ialah dicela, tidak. Bukan kata harta hak kita ada dengan kita ni maknanya ialah dicela semata-mata oleh agama kita, tidak. Lalu tu bahkan harta, bahkan yang dicela itu, bahkan harta yang dicela itu, harta yang dicela oleh syarak ni ialah harta yang melalaikan daripada ibadah. Hak tu hak dicela, bukan semata-mata harta yang kita miliki, hak ada di kita tu dicela oleh Allah Ta'ala, oleh agama kita, oleh syarak, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak. Tapi hak dicela tu ialah harta hak ada dengan kita, ianya melalaikan kita daripada ibadat. Ianya melalaikan kita daripada ibadat. Harta tu, harta hak tak dang sebab dia kita nak belajar, harta hak ada dengan kita tu tak dang kita nak pergi masjid, harta yang ada dengan kita tu tak dang kita nak pergi ke surau, harta hak ada dengan kita tu tak dang kita nak pergi tempat-tempat ibadat, mengaji dan sebagainya. Maka hak ni lah barulah ianya dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu adapun harta yang menolong atas ibadat, adapun harta yang menolong atas ibadat, harta seseorang itu yang mempunyai harta tu, tapi harta tu menolong atas ibadat, maka iaitu harta yang dapat menolong di atas seseorang yang mempunyai harta atas ibadat ni, maka yang ni dipuji pada syarak. Hak ni syarak puji nah. Kerana dengan sebab harta dapat dia belajar, dengan sebab harta dapat dia beri nafkah, sedekah, zakat dan lain-lain daripadanya. Maka yang ni dipuji oleh Allah, dipuji oleh Nabi, dipuji oleh agama, oleh syarak kita. Hak kata harta yang dicela ialah harta yang ada dengan kita, dengan sebab dia kita jadi lalai daripada buat ibadat. Hak ni dicela. Dicela. Adapun harta dapat tolong kita di atas buat ibadat, hak ni dipuji oleh Allah, oleh agama, oleh syarak kita. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'mal malu salihu lil mar'is salih
Artinya, arti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, sebaik-baik sesuatu harta, sebaik-baik sesuatu harta yang baik, sebaik-baik sesuatu harta yang baik ialah bagi seseorang yang baik, seseorang yang soleh. Menunjukkan kepada kita di dalam hadis ni bahawa harta tidak tercela semata-mata, tidak. Kerana apa? Kerana Nabi bersabda, harta hak baik, hak dimiliki oleh seseorang yang baik. Kerana bila dimiliki oleh seseorang yang baik, dia akan guna kepada taat, kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ini dipuji. Fahamnya, harta hak dimiliki oleh orang yang tidak baik, orang yang tak berjuruh, maka dia akan guna kepada maksiat, melalaikan dia daripada ibadat kepada Allah. Maka yang ni baru dicela oleh agama kita. Ini menunjukkan di dalam hadis tersebut, menunjuk kepada kita harta tidak tercela semata-mata. Bukan kata sebut harta agak, oh dicela oleh Allah. Tak. Harta mana hak dicela? Harta yang melalaikan kita daripada melakukan ibadat. Sungguh pun begitu kata dia. Sungguh pun harta tu ialah tak dicela semata-mata, tetapi tiada sayugia, tak sepatutnya membanyakkan akan dia akan harta. Sungguh pun harta ni ialah bukan dicela semata-mata. Harta hak kita duk ada ni bukanlah ianya dicela semata-mata oleh agama. Sungguh pun begitu, tak sayugia, tak sepatutnya. Apa dia? Membanyakkan akan dia akan harta tadi. Walaupun dia tak tercela semata-mata, tapi tak sepatutlah kita selaku hamba Allah Ta'ala yang beriman untuk kita nak banyak-banyak akan harta di atas dunia ni. Tak sepatut. Tak sepatut begitu. Bahkan yang lebih utama, yang terlebih baik, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Jangan kita berlebih-lebih, ambil sekadar mencukupi bagi kita. Kerana apa begitu? Tak boleh nak banyak-banyak. Kerana bimbang, kerana dikhawatiri. Bukan salah, tak sepatut, tak sayugia. Bukan salah, bukan dicela, tidak nak banyak harta tu, tapi tak sepatut. Kerana apa tak sepatut? Kerana bimbang-bimbang dikhawatirinya akan membawa kepada seseorang apabila dia duk banyak harta ni, apa hak ni duk cari harta, duk tuntut cari harta, pas hari-hari duk kejar hak ni kerana nak banyak tadi, takut khawatiri jatuh dia kepada perkara hak tak sepatut. Apa dia? Lalai daripada ibadat kepada Allah. Ditakuti tak dapat nak pelihara hak ni. Kerana duk banyak ni. Duk banyak nak hak ni pula. Tak cukup dengan hak ni, nak lagi. Nak banyak lagi. Tak cukup hak ni, nak lagi. Tu duk banyak tu. Bila begitu, bimbang-bimbangnya seseorang tadi lalai adalah dia daripada ibadat kepada Allah. Tujuan utama dia, hikmah Allah Ta'ala jadikan kita untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana tu tak sepatut nak membanyakkan harta. Cukuplah sekadar memadai ataupun sekadar yang mencakupi, cukup bagi diri kita, ahli keluarga kita nak makan, nak minum dan sebagainya, pakai-pakai, tempat tinggal dan lain-lain. Cukup sekadar tu. Tak perlu nak membanyak-banyak. Kalau banyak juga, ni bimbang, takutnya akan jadi lalai kita daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa tu tak sepatut kita banyak akan harta? Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berdoa, Nabi bersabda, Nabi berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad fid dunya kafafan. Nabi berdoa artinya, hei Allah Ta'ala, Nabi berdoa, jadikan olehmu, hei Tuhanku, hei Allah, akan rezeki keluarga Muhammad ni, keluarga aku ni, mu menjadikan barang, yakni akan barang yang tiada ada ia barang, rezeki tu berlebih-lebih daripada memadai. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, minta rezeki kepada keluarga dia hak qadar memadai. Jangan bagi hak berlebih-lebih. Ini nak menunjukkan kepada kita utamanya ambil harta sekadar memadai saja. Kerana dikhawatiri takutnya bila mana kita banyak pada harta, maka kita tadi tu tak dan nak pelihara perkara tadi, sehingga kita jadi lalah daripada melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sendiri menunjukkan tauladan kepada kita, bahkan berdoa kepada Allah supaya jadikan rezeki keluarganya sekadar memadai keperluan sahaja. Sekadar tu, bahkan sekadar hajat saja, sekadar mencukupi saja. Ni ialah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Begitu. Habis itu menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa. Dengan ini doa menunjuk kepada bahawasanya tiada sayugia, tak sepatutlah bagi mereka yang berakal, tak sepatut bahawa penat ia. Tu tak sepatut bahawa penat ia, tak sepatut bahawa penat ia mereka tu yang berakal tadi. Menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa mana? Doa hak Nabi berdoa tadi, hei Tuhanku, jadikan olehmu rezeki keluarga aku, keluarga Muhammad ni, mu jadilah, hei Tuhanku, jangan berlebih-lebihan, sekadar memadai sahaja, sekadar mencukupi saja, hei Tuhanku. Jadi di atas doa ni menunjukkan kepada kita kepada bahawasanya tiada sayugia, tiada sepatutnya bagi mereka yang berakal bahawa penat ia, bahawa bersusah payah ia mereka, bersusah payah, berpenat lelah pada menuntut, pada mencari akan harta yang lebih daripada qadar hajat. Tak sepatutnya lah. Kerana Nabi sendiri berdoa sedemikian rupa, maka oleh yang demikian tak sepatutlah bagi kita hak ada akal ni, kita orang yang beriman, hak kita tahu tugas asal kita, hikmah Allah Ta'ala jadikan kita untuk buat ibadah sebagai bekal kita di atas dunia ni sementara sahaja untuk kita cari bekalan akhirat. Tak sepatutlah kita nak memperbanyakkan harta ini, duk cari, duk kejar hak ni, berpenak lelah duk cari hak ni lebih daripada qadar hajat. Tak sepatutlah. Kerana apa tak sepatut begitu? Kerana tiada ada kebajikan padanya, pada kita duk cari harta yang lebih daripada qadar hajat. Tak ada kebajikan. Tidak ada kebajikan. Adapun tuntut cari rezeki sekadar mencukupi, maka yang inilah hak dipuji oleh agama kita. Tu dia deh. Begitu.
Terkadangnya kita tertipu duk cari harta berlebih-lebihan, lebih daripada qada hajat. Hak tu boleh bawa kepada kebinasaan kepada diri kita yang lagi akan disebut oleh pengarang kita. Hak tu tidak ada kebajikan. Hak ada kebajikan semestinya iaitulah kita cari harta qada mencukupi untuk diri kita, ahli keluarga kita makan pakai dan lain-lain daripada keperluan-keperluan. Habis itu. Bermula qadar hajat itu. Dah ambil sekadar hajat je. Hak ni lah hak saya gia. Macam mana qadar hajat ni? Sekadar mencukupi untuk diri kita ni. Bermula qadar hajat itu bersalah-salahan. Iyo qadar hajat, sekadar hajat ambil harta ni bersalah-salahan, tak serupa dengan sebab bersalah-salahan dengan sebab tak serupa kelakuan manusia. Lain-lain lah. Setengah orang ni keperluan dia, qadar hajat dia bagian. Orang ni tak serupa, orang ni bagian. Orang ni sebanyak ni, orang ni sebanyak ni. Tak serupa lah. Tak boleh nak buat sama. Aku ni qadar hajat aku, mu kena buat begini juga. Tak boleh. Dia tak sama, tak serupa qadar hajat orang ni dengan belanja qadar hajat orang ni. Dia tak sama, tak serupa. Tu masing-masing atas diri kita lah. Begitu. Tetapi yang dipuji tu qadar hajat ni ialah dhabitnya dia tak serupa di antara satu sama lain, tetapi yang dipuji qadar yang kuat. Tetapi yang dipuji qadar hak dipujinya ialah qadar yang kuat. Ia qadar mengerjakan ibadat, mengerja dengan sebabnya, dengan sebab qadar. Ni dia panggil qadar hak mencukupi. Dengan maknanya kalaulah kita makan setara ni, sikit ni, hak ni membuatkan kita tak selesa nak buat ibadat. Maka makan banyak sikit. Bila makan banyak sikit, hati kita tenang. Nak buat ibadat mudah. Kita nak melakukan ibadat jadi linang, senang hati kita. Qadar tu ialah qadar yang mencukupi bagi kita. Qadar tu. Itulah di antara nak maksudkan kepada kita, qadar ni lah qadar hak dipuji oleh agama kita. Cari harta qadar untuk kita buat ibadat lenang, untuk isteri kita buat ibadat senang, untuk anak-anak keperluan anak kita senang. Senang untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cari harta tak cukup, tak senang. Tak senang nak buat ibadat, duk gelisah, lapar, pakaian pun tak cukup, nak isi minyak, nak pergi surau pun tak cukup. Itu tak mencukupi harta dia. Harta yang cukup ni linang, senang hati dia nak buat ibadat. Nak pergi masjid, ada boleh isi minyak, ada kenderaan, nak tidur ada tempat tinggal, makan kenyang untuk sembahyang dan lain-lain daripadanya. Inilah qadar yang mencukupi, yang dipuji oleh agama kita dengan harta yang tersebut. Adapun yang lebih daripada qadar memadai, lebih daripada tu kalau kita cari, maka ada padanya pada qadar yang lebih daripada qadar memadai ada 3 kebinasaan. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.